Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus utama, Karnival SPAW 2023 sedang berlangsung meriah selama 3 hari bermula 8 hingga 10 Disember ini. Perasmian Karnival tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggat Bas di Dewan Masyarakat SPAW Betong pada Sabtu. Difahamkan terdapat 15 agensi merangkumi agensi kerajaan dan swasta terlibat dalam pameran yang diadakan, antaranya pendaftaran kenyalang Gold Card oleh Jabatan Kebajikan Betong, Kaunter Bergerak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan perkhidmatan pembukaan akaun bank untuk Agrobank Betong. Dalam pada itu, objektif utama program ini diadakan adalah untuk mengukuhkan hubungan masyarakat khususnya di kawasan SPAW bersama agensi-agensi yang terlibat. Penganjuran ini juga merupakan salah satu inisiatif pihak penganjur agar masyarakat yang berada di luar bandar tidak tersisih dan keperluan mereka juga dititik beratkan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Selain itu, terdapat pelbagai aktiviti lain serta pertandingan yang diadakan, antaranya pertandingan memasak serta pertandingan gubahan bunga meja oleh pihak kemas pada hari pertama karnival itu. Pada hari kedua, turut diadakan pertandingan memanah Anjuran Persatuan Memanah SPAW dan pertandingan memancing Anjuran Persatuan Memancing SPAW. Pada hari terakhir, bakal berlangsung pertandingan tarik tali Anjuran Balai Bomba dan Penyelamat BBP Betong. Di samping itu, terdapat pembukaan reruai pameran, gerai jualan hasil kraftangan dan produk makanan sepanjang karnival ini berlangsung. Laporan seterusnya, Perlumbaan Perahu Bidar pembuka Perlumbaan Pesta Besar Dalat 2023 berjaya menarik ribuan pengunjung dari segenap bahagian Mukah, Sibu dan Bintulu. Hadir menyaksikan perlumbaan pada Sabtu ialah Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undang Negeri Adun Dalat, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Acara ini melibatkan beberapa perlumbaan saringan iaitu Perlumbaan Perahu Bidar Pecut 10 lelaki sejumlah 29 penyertaan, Perlumbaan Perahu Bidar Pecut 30 lelaki sebanyak 39 penyertaan, Perlumbaan 20 lelaki melibatkan 28 penyertaan dan Perlumbaan Perahu Bidar 1,800 meter 25 lelaki saringan sejumlah 35 penyertaan. Selain itu, turut berlangsung Perlumbaan Perahu Bidar 1,800 meter, 20 lelaki, saringan melibatkan 28 penyertaan, Perlumbaan Perahu Bidar 1,800 meter, 15 lelaki sebanyak 38 penyertaan dan 3 km Raja Sungai saringan sejumlah 29 penyertaan. Sementara itu, para peserta yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum di Dalat menunjukkan semangat perpaduan tinggi ketika bersaing sesama sendiri menjadikan perlumbaan semakin menarik. Di Miri pula, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin telah menyerahkan peruntukan berjumlah RM5,000 kepada Gereja Methodist Gan N. Peruntukan tersebut adalah untuk kerja-kerja membaik pulih pagar tadika Methodist Riam yang berhampiran. Menurut Adun Senadin itu, pemberian dana tersebut adalah sebagai menunaikan janjinya pada majlis sambutan kuih bulan pada September lepas. Beliau menjelas demikian selepas merasmikan Majlis Pemasangan Sabit dan Loceng Gereja Methodist Gan N pada Sabtu. Sementara itu, katanya pada September lepas, dana berjumlah RM200,000 daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain Unifor dan RM20,000 daripada geran peruntukan Dun Senadin telah diserahkan kepada pihak Gereja Methodist Gan N untuk pembinaan bangunan baharunya. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada para jemaah di kawasan sekitar kerana bakal menikmati sebuah rumah ibadat lebih luas dan selesa untuk menjalankan upacara sembahyang mereka. Difahamkan Gereja Methodist Gan N masih memerlukan dana berjumlah RM700,000 untuk menyiapkan sepenuhnya kerja-kerja pembinaan bangunan baharu tersebut. Projek bernilai RM8 juta itu yang bermula sejak 2021 telah menghadapi pelbagai cabaran seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19 dan kenaikan harga bahan binaan. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sejumlah RM20 juta yang melibatkan dana untuk 127 buah sekolah mubalik di Sarawak pada tahun 2023. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Pungong Manggil berkata, Kerajaan Sarawak melalui Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain Unifor telah menyalurkan dana peruntukan kepada sekolah-sekolah mubalik di seluruh negeri ini. Bagi tahun 2023, peruntukan keseluruhan yang telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Premier adalah berjumlah 20 juta yang mana ianya melibatkan dana peruntukan untuk 127 buah sekolah
terkecuali dari menerima bantuan dana ini, yang mana RM6.7 juta telah diperuntukkan. Ini saya rasa boleh ambil perhatian ya. RM6.7 juta telah diperuntukkan kepada Angelica Diocese of Kuching untuk dialihkan kepada sekolah-sekolah mission Authority Anglican seluruh Sarawak. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh pemangku Ketua Seksyen Perancangan Strategik dan Pelaksanaan Projek Bahagian Miri, Ros Edward Tarang, semasa majlis makan malam tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK St. Columba 2023 di Miri pada Jumaat. Adun Marudi itu turut mengumumkan peruntukan projek Kecelo Bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada PIBG SK St. Columba. Difahamkan program aktiviti tahunan anjuran PIBG ini bertujuan untuk menghargai guru-guru atas penat lelah mereka mendidik para pelajar di samping meraihkan pelajar cemerlang dalam bidang kurikulum. Dalam perkembangan lain, program Lepak Libraryku menjadi inisiatif Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU untuk meningkatkan inklusiviti komuniti dalam pembangunan masyarakat. Datuk Bandar DBKU Helmi Othman berkata, inklusiviti komuniti menjadi elemen penting bagi pembentukan sesebuah bandaraya yang berdaya tahan dan berdaya huni dengan tujuan memastikan komuniti terus diperkasa sekaligus membentuk modal sosial yang kukuh dan menyokong pertumbuhan ekonomi serta menjamin kesejahteraan penduduk. Justru itu, program ini sangat relevan kerana tujuan penganjuran dan perlibatan warga bandaraya adalah berfokus untuk membina komuniti yang mampan dan sejahtera ke arah pembangunan komuniti yang inklusif dan berdaya ini. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti DBKU, Ruzaimi Malik dalam majlis penangguhan program Lepak Libraryku di Perpustakaan Komuniti Taman Mawar Kuching pada Sabtu. Hilmi menambah penganjuran program seumpamanya sangat bermakna terutamanya kepada kanak-kanak dan remaja bagi membentuk pembangunan jati diri, perpaduan serta budaya membaca dari peringkat awal. Dalam pada itu, pelbagai aktiviti menarik telah dianjurkan iaitu demo penanaman pokok, pertandingan word search, pertandingan kaligrafi Arab, bengkel celik Al-Quran, pertandingan sand art, sukaneka rakyat, program digital, bengkel motivasi, pameran serta jualan. Manakala KPJ Kuching telah mengadakan kerjasama dengan Jabatan Hutan Sarawak JHS dalam penanaman sebanyak 500 anak pokok sempena kempen menghijaukan Sarawak. Melalui inisiatif ini, KPJ dan JHS telah menanam 500 anak pokok spesies asli yang bernilai tinggi seperti belian, meranti, nyatoh dan luis bertempat di Hutan Simpan Sabal Simunjan pada Sabtu. Seramai 70 doktor dan jururawat KPJ telah terlibat dalam penanaman anak pokok ini dengan bantuan kaki tangan daripada Jabatan Hutan Sarawak dan masyarakat setempat. Pada masa sama, pihak KPJ turut memberi sumbangan RM1,000 sebagai tajaan untuk pihak JHS meneruskan kempen ini pada masa akan datang. Penolong pengarah JHS, Zarina Sebli berkata, program penanaman pokok dengan kerjasama KPJ Kuching ini telah menyumbang kepada jumlah kumulatif sebanyak 30 juta di Sarawak, sekaligus menjadikan ia tertinggi di Malaysia. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS semasa portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Penangguhan Program Lepak Libraryku di Perpustakaan Komuniti Taman Mawar Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.